Pecuniary, it's all about ringgit. Assalamualaikum dan hai semua. Anda bersama saya kembali, Naura Nazri, dan saya akan menjadi host pada episod kali ini. So dalam episod kali ini, kita akan bercakap berkenaan sesuatu yang agak ditunggu-tunggu setiap tahun sebenarnya oleh rakyat Malaysia. Bukan sekadar para pekerja tapi pelajar juga. So, episod kali ini kita akan bercakap berkenaan bajet 2026 dari polisi ke poket pelajar. Dan bersama saya hari ini kita ada Brother Syamsul Haris bin Syamsul Bahrain, iaitu Timbalan Presiden Friends of Center for Islamic Economics. So brother, boleh tak kita kenalkan sikit diri kepada penonton kita dan mungkin latar belakang sedikit berkenaan tentang brother? Okay, baik. Terima kasih sister atas jemputan sebagai host juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, malam, kita apa. Nama saya Syamsul Haris. Boleh panggil Sam sahaja. Saya timbalan presiden untuk Sahabat Pusat Ekonomi Islam di UIAM. Pernah memegang jawatan timbalan presiden Persatuan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan. Dan bercakap pasal bajet 2026 kan. Saya rasa boleh memberikan pendapat sebab saya baru sahaja menamatkan internship saya di Frost and Sullivan, salah satu MNC consultancy lah. Dalam projek kami, saya ditugaskan untuk merangka dan membuat laporan ekonomi untuk negeri Johor. Jadi bolehlah untuk kita memberikan pendapat daripada POV seorang belia. Betul? Macam tu. Daripada seorang belia, daripada seorang pelajar juga. Betul, ya. Okay, so saya ada beberapa soalan yang nak tanya Brother Sam. Baik. Dah bersedia ke untuk menjawab soalan-soalan kita ni? Seram lah. Tapi bersedia, insyaAllah bersedia. Okay, so soalan pertama yang saya ada untuk Brother adalah berdasarkan pembentangan bajet 2026, boleh Brother jelaskan sikit tak inisiatif dan fokus berkaitan dengan pelajar atau pelajar pendidikan tinggi? Baik, kita kena go to basics first. Sedikit disclaimer, saya akan memberitahu fakta yang benar. Betul. Walaupun pahit untuk didengari lah. Okey, dia begini. Untuk bajet 2026, sister, kita ada sedikit peningkatan daripada 412 kepada 419 bilion ringgit Malaysia. Kalau contoh kita ambil kira bantuan ataupun dana GLC, JLIC dan sebagainya, dia naiklah sedikit. Kalau dulu 452 bilion, sekarang 470 bilion. Tertinggi dalam sejarah katanya. Tetapi what does it mean kepada anak muda? Untuk anak muda, spesifiknya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, peruntukan yang diberikan ialah 16.8 bilion kalau tidak silap saya. Saya pecahkan kepada beberapa kategori. Kategori pertama, bantuan yang kita pelajar belia dapat lihat secara langsung. Contoh, bantuan SARA RM100 bulan Februari akan diberikan. Lepas yang kedua, kita ada untuk dari segi PTPTN. Ini semua orang sukalah. PTPTN untuk B40 dan M40. Kali ini perubahannya dia bersasar. Kalau dulu untuk semua orang, tapi kali ini bersasar beasiswa dan pendidikan percuma diberikan kepada miskin dan miskin tegar. Okey. Lepas tu PTPTN, kalau sister score dapatlah first class degree, dapat writer's list ke apa ke, dikecualikan daripada bayaran PTPTN. Jadi ada juga contohnya, kalau sister daripada IKASih, ada dalam data IKASih, miskin-miskin tegar, macam saya cakap, pendidikan percuma. Jadi itu apa yang nampak. Betul. Apa yang kita macam tak nampak, okey, yang tidak langsung. Yang pertama, dana 400 juta contohnya untuk kita pembaharui
infrastruktur universiti itu sendiri. Renovate blok dan sebagainya, maka kita juga akan dapat dana tersebut daripada pihak kerajaan. Setiap universiti juga ada dananya yang masing-masing. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi aspek berfokus kepada inisiatif kerajaan. Contoh, kerajaan sangat berfokus untuk, ini adalah belanjawan keempat Madani, tapi belanjawan pertama bawah rancangan Malaysia ke-13. Betul. Okey. Rancangan Malaysia ke-13 ni, dia fokus kepada industri-industri berimpak tinggi. Kalau nak awam mengetahui, HGHV, High Growth, High Value, dengan izin. Jadi HGHV ni contoh AI, semiconductor dan sebagainya. Maka disebabkan fokus ke situ, banyak inisiatif yang diberikan kepada sektor TVET. Contoh yang technical, vocational, engineering apa semua ni ada struktur dan insentif khas untuk mereka. Betul. So tak adalah orang nak kata terkecuali. Semuanya termasuk. Betul. Kalau itu dari segi TVET. Lepas tu yang saya tertarik jugalah, bila kita kata GLC pun banyak membantu kan. Mereka juga banyak memberikan dana-dana juga. Contoh, Khazanah dia ada buat program untuk TVET mereka. K-Youth tak silap saya. Upskilling, reskilling. Kemudian PNB ada bagi 5 bilion tak silap saya dana grant untuk pembangunan belia. Jadi setiap GLC tu ada juga memberikan peranan. Kalau kita nampak, yang langsung ada, yang tidak langsung ada. Setiap kementerian pun, setiap agensi pun ada memberikan peruntukan khas. Usahawan belia, tube misal kata, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya dia agak pelbagai. Tetapi ada masalah. Masalahnya kita tak nampaklah benda tu terjadi. Itu dia ada tiga lah. Sebab saya rasa kebanyakan pelajar je hanya nampak apa yang ada di tangan. Betul. Dia tak nampak secara menyeluruh. Kelas nak aircon tapi asyik komplain macam mana? Sister komplain ke kelas aircon? Tak pernah komplain. Kadang-kadang panas sikit tapi tak apa. Alhamdulillah. Sabar. Okay. Soalan seterusnya yang saya ada untuk Brother Sam. Okay. Pada pandangan Brother Sam. Adakah pelajar hari ini benar-benar mengambil tahu tentang bajet negara? Atau ia dilihat sebagai sesuatu yang jauh dari realiti diorang? Okey. Macam mana saya nak cakap secara majoritinya tidak. Betul. Itu realiti pahit lah yang saya lah tu salah Allah. satunya. Tapi sister kat sini. So sister tahu. Betul. Okey, mudah saja. Sister keluar, pergi dekat pekarangan kuliah, pergi kat kafe tanya, tahu tak bajet tahun ni berapa? Tahu tak bajet ni untuk kita budak-budak uni ni berapa? Saya boleh jamin 90% akan cakap, tak tahulah. Betul. Itu jawapan biasa. Tetapi ada sebab. Sebabnya ialah satu, kita kalau macam saya cakap tadi, kalau perkara tu terkena poket kita sendiri, baru kita rasa sakit dia. Betul. Okey, saya bagi satu statistik yang mudah lah. Contoh, DOSM, Department of Statistics Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia cakap, as of suku tahun yang lepas, inflasi makanan inflasi makanan meningkat. Dan inflasi makanan ni meningkat kepada 3-4% dan peningkatan ini ialah lebih tinggi daripada inflasi kelas-kelas yang lain, kategori yang lain. Dan inflasi makanan inilah yang menjadi punca kenapa harga makanan kita naik. Betul. Jadi bila kita kata alamak ayam gepuk dah mahal, alamak sekian-sekian ni, alamak terbeli maca RM20 misal kata kan. Jadi semuanya memberi kesan dan impak langsung kepada kita. Tetapi kita tak tanya pun adakah ini impak daripada polisi kerajaan ke ataupun tidak ke. Betul. Awareness tentang punca masalah itu berlaku, belia tidak tahu. Tetapi awareness tentang impaknya, kita tahu. Tetapi bila kita dah terkena impaknya, itu dah terlalu terlambat. Betul. Daripada financial standpoint. Jadi belia ada belia yang tahu, saya tak nafikan. Tetapi kalau nak kata dari keseluruhannya, belia saya boleh kata mostly tak baca tentang bajet. Yang paling penting saya nak cakap, bajet 2026 ini dia menggunakan bahasa fiskal. Maksud saya bahasa yang pakar-pakar tahu. Betul. Tetapi
kita pelajar berumur 22-23 tahun, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Itu masalah besar dari segi komunikasi daripada pihak kerajaan kepada kita lah. Betul. Lagi-lagi sebagai pelajar yang kebanyakannya bermain telefon, saya rasa mungkin dia punya approach mereka mungkin tidak kesampaian kepada para pelajar ni. That's why, mungkin sebab itu kita ada jurang berkenaan perkara-perkara macam ni. Betul. Okay, seterusnya soalan yang saya ada untuk brother adalah, adakah bajet 2026 ni bersifat jangka pendek atau mampu memberi kesan jangka panjang kepada para pelajar? Okay. Realistically, secara realistiknya, dua-dua ada. Jangka masa pendek ada dan jangka masa panjang pun ada. Betul. Dari segi jangka masa pendek, apa yang saya cakap tadi, contoh macam SARA, one off. Okay, bantuan yang sekali jalan sahaja. Betul. RM100 SARA, bantuan beasiswa misal kata dan sewaktu dengannya. Ada juga jangka masa panjang. Contoh macam dana pembangunan usahawan belia tadi yang seperti saya cakap, dana untuk TVET. Betul. Sepanjang perjalanan mereka, program pembangunan TVET dan sewaktu dengannya, program-program ini dibina memang strukturnya dalam jangka masa panjang. Contoh 5 tahun, 10 tahun. Dan disebabkan ini ialah perancangan RMK 13. Pelaksanaan yang pertama, RMK ni selalunya untuk pengetahuan, rancangan Malaysia akan digunakan selama 5 tahun. Kalau bermula tahun 2026, berakhir pada 2030. Betul. Jadi ini belanjawan yang pertama, maka dana itu bermula hari ini sehingga masa depan. Jadi dua-dua ada, jangka pendek, jangka panjang. Cumanya dia tertakluk kepada pelajar itu sendiri, adakah mereka ingin mengambil peluang yang diberikan ataupun tidak. Betul. Itu pada pelajar lah. Sebagai seorang pelajar, pada pendapat saya, kita kena seize the moment. Betul. Bukannya sekadar sekejap-sekejap je. Kita kena berfikir jauh. And saya sangat tertarik sebenarnya dengan kenyataan brother tadi yang berkenaan PTPTN dan sara kerajaan untuk pada pelajar yang tertakluk di dalam IKASIR, yang mana mereka dapat pendidikan secara percuma lah sebenarnya. Because banyak sebenarnya para T20 B40 dan M40 ni ada masalah untuk melanjutkan pelajaran. Dan salah satu daripada masalah terbesar mereka adalah sebenarnya kewangan. Betul. So dengan bantuan kerajaan ni, saya berharap mereka yang berada di golongan begini dapat sebenarnya meringankan beban yang banyak. Sebab sebagai pelajar, kita semua tahu yang untuk melanjutkan pelajaran di pendidikan tinggi ini tidak murah. Betul. Okey, jadi kita akan berehat sekejap. Kepada penonton di rumah, jangan lupa untuk kembali semula kepada segmen seterusnya. Kita ada banyak permainan dan soalan yang lagi menarik untuk kita tanya kepada Brother Sam. Alright. Jadi, Pecuniary is all about ringgit. Kalau kita fikir balik, walaupun ada bajet, tapi cara kita uruskan duit tu still penting. Ya, bajet boleh bagi bantuan. Tapi kalau boros, tak ada guna juga. Sebagai pelajar, kita kena faham bahawa bajet ni bukan sekadar bantuan, tetapi juga tanggungjawab.
faham perbelanjaan, kawal keperluan dan tahu apa yang kerajaan sediakan untuk kita. Sebab pelajar bukan sekadar penerima bajet. Tapi pelaburan masa depan negara. Pecuniary is all about ringgit. So kita berada di segmen seterusnya bersama Brother Sam. So untuk segmen kali ini kita akan bertanya berkenaan kesan bajet 2026 kepada para pelajar. Jadi Brother Sam dah ready lagi ke kita nak tembak soalan lagi ni? Masih bersedia. Masih bersedia. Okey, baik. Okey, soalan pertama yang saya ada untuk Brother Sam adalah apakah cabaran kewangan utama yang dihadapi pelajar pada saat ini dan sejauh mana bajet 2026 menanggani isu tersebut? Baik. Cabaran utama kepada pelajar, saya rasa untuk semua belia termasuk saya, termasuk sister di luar sana, ialah kenaikan kos yang lebih tinggi. Kenaikan kos terutamanya kos makanan tadilah. Betul. Seperti yang saya cakap. Jadi apabila kenaikan kos ni dia tidak berlaku dalam esoklah baru kos tu naik. Dia sekarang kalau kos barang tu naik hari inilah naik. Jadi untuk membeli makanan pun naiklah lagi. Tetapi dana bajet 2026 ni pula bukannya hari ni sampai. Betul. Dia akan sampai mungkin tahun depan, pertengahan tahun. Kita sedang hadapi sekarang. By the time apabila tiba masanya tahun hadapan, kenaikan kos tu akan lebih cepat. Betul. Berbanding dengan kita dapat duit tu. Jadi kita dah berada dan dibelenggu dalam krisis kewangan yang tidak berkesudahan. Akhirnya adalah krisis itu dan ini, tak cukup duit dan sebagainya. Yang mereka yang ada beasiswa yuran tak apalah. Betul. Tapi yang mereka yang tak ada yuran ni, Betul. B40, M40, nanti untuk tahun depan dah tak ada tau B40, M40 punya gelaran sangat. Dia akan start berubah kepada yang baru, iaitu B85, T15. Sebab katanya yang kaya sangat ni 15%. Yang macam M40 ni pun sebenarnya masih miskin katanya lah. Sebab dalam terperangkap dalam middle income trap dengan Betul. So jadi dia jadi B85. Lebih ramai yang terkesan. Maka itu yang pertama. Yang keduanya, dari segi perbelanjaan pelajar. Betul. Yang ini paling sensitif lah. Ni kena paling dengar sikit ni. Okey, perbelanjaan pelajar. Ini fakta menarik. Fakta menarik, dekat Malaysia 12% golongan belia macam kita tidak bekerja. Itu yang pertama. Betul. Fakta kedua, 85% rakyat Malaysia, majoriti daripada mereka 18 hingga 24 tahun ikut Dawson, tidak mempunyai wang simpanan lebih daripada RM1,000. Betul. Apa maksud dia? Maksud dia, kita dapat duit. Contohlah, even kerajaan bagi bantuan. Kita dapat duit, esok lusa habis. Betul. Okay, habis ke mana? Habis membeli matcha. Contoh tadi. Harga RM20 tadi. Maksudnya kehidupan tidak seimbang dengan apa yang awak ada. Awak ni tidak, kita semua ni tidak ada pendapatan tetap. Yang dah kerja part time, tak apa, terkecuali. Tetapi kita semua tidak ada pendapatan tetap setiap bulan dan kita tidak ada safety net tersebut dalam keadaan kewangan kita. Jadi itu dah masalah besar. Jadi satu tadi kerajaan itu sendiri. Yang kedua, cara kita berbelanja. Betul. Jadi kita membuatkan keadaan kita berada dalam survival mode. Ingat ni, survival mode. Kita bukan merancang kewangan kita, tetapi dalam pemikiran kita, mentality, kita kata, okey, aku hanya ada RM50 misal kata sehingga hujung minggu ini. Tak ada ruang untuk simpanan, tak ada ruang melabur di ASB dan sebagainya. Betul. Saya nak bertahan sehingga ini. Tetapi kalau esok kawan kita ajak ayam gepuk jom, maka hilang dah RM20. Betul. Nampak tak? Akhirnya kita terpaksa pinjam kawan. Akhirnya terpedaya dengan risiko BNPL misal kata. Buy now, pay later. Masalahnya pengetahuan kita tentang kredit pun tidak cukup bagus lagi. Betul. Jadi semua masalah ini bergabung dengan serentak, termasuk komunikasi kerajaan yang kurang efektif dalam menyampaikan tentang awareness ataupun peluang-peluang untuk belia. Betul. Mereka kata, okey, kalau kita masukkan dalam dasar, belia dah boleh baca dah ni. Tetapi itu tidak berlaku. Semua ini membentuk jurang yang menyebabkan pelajar terpaksa
menanggung risiko yang lebih berat, duit itu tak ada. Akhirnya dah ada ya yang mula berhutang pada Betul. masa sekarang. Ada yang berhutang untuk bayar hutang. Betul. Jadi krisis tidak berkesudahan lah. Itu pendapat dia. Macam baru-baru ni saya ada nampak video di TikTok. Betul. Video Makno sebenarnya. Yang mengatakan majoriti Gen Z berumur 28 tahun ke bawah mengalami, actually diorang dah bankrupt. Betul. Which is sangat merisaukan sebenarnya sebab di umur yang sangat muda. Betul. Untuk mereka melalui fasa ini dan nak berada di status itu. Boleh tak berada macam kupas sikit berkenaan isu-isu ni? Okey. Kadang-kadang kita kena lihat kembali kepada akar masalahnya. Akar masalahnya sentiasa satu. Mentality dan cara kita lihat wang tu. Pada kita, majority, wang ni boleh dicari. Betul. Wang ni akan datang balik. Jadi setiap kali kita buka akaun bank kita, kita tag QR, betul? Ataupun kita tag kad debit kita. Apa yang berlaku ialah kita akan ada satu subconscious mindset, separa sedar, yang kata, tengok baki duit, oh banyak lagi ni. Tag berbelanja. 5 hari kemudian, banyak lagi ni. Tag belanja. Tiba-tiba 1-2 bulan kemudian, kita tengok, alamak, tinggal RM20. Alamak, tinggal RM50. Macam saya cakap tadi. Maka awak punya mindset tu, subconscious mindset kita ini membentuk satu budaya. Betul. Budaya berbelanja melebihi keperluan. Jadi kita selalu ada confused sikit, ada thin line between keperluan, kehendak ataupun kemahuan. Kadang-kala Gen Z, macam Mak Nur cakap, apabila kita terlalu rasa merdeka, dan kita rasa opinionated sangat, apabila kita kata ini tak bagus untuk awak, some of us akan memberontak dan kata mana ada ini keperluan untuk saya. Berjaya capai satu pencapaian yang kecil sedikit, kita self-reward. Nampak tak? Kadang-kadang budaya yang kecil-kecil kita rasa kecil sebegini, kecil-kecil cili padi kan? Ya, betul. Akhirnya akan menyebabkan impak yang sangat menyukarkan kepada kita. Itu sebabnya bankrupt. Betul. Sebab apa? Aset tak ada, duit dah habis dibelanja, duit scholarship pun tak ada. Jadi masalah besar kepada belia, masalah besar kepada parents, Betul. ibu bapa. Sebab apa? Sebab anak mereka sekarang ni ada skor credit rating yang negatif. Jadi mereka, satu, disenarai hitam. Kedua, orang tak ambil kerja. Dan yang ketiga, kalau orang ambil kerja pun orang pandang enteng. Betul. Dapat gaji skill rendah. Tapi dia contradict. Macam tadi RMK dengan bajet kata nak fokus pada industri HGHV. High growth, high value. Tetapi kalau belia itu sendiri, ketersediaan mereka dan mentality mereka rendah, compare dengan aspirasi negara, maka kontra dah sudah. Betul. Gap makin membesar. Ni saya tak cerita lagi lah. Keadaan belia dekat KL lain. Belia kat Kelantan lain. Betul. Itu saya tak cerita lagi tu. Saya hanya cerita perbelanjaan secara umum sahaja. Okay. Betul. Saya sangat setuju. And then lagi berkenaan self-reward tu kan. Pada pendapat saya, tak salah untuk self-reward. Okay. Tak salah. Cuma selagi mana kita mampu. Jangan like terlalu self-reward. Tahu-tahu RM20 dalam account. Saya nak tambah sikit lah. Dari segi macam ni kan. Bila kita berbelanja, kan, kita akan rasa muak. Gen Z ni dia senang rasa muak bila orang tegur kita. Bila orang tegur kata tak boleh. Kita akan rasa macam kenapa dia mengarah kita. Jadi kita kena ubah mentality tu. Betul. And kena duduk, hadap realiti keadaan sekarang. Saya pernah pergi satu forum dengan Dr. Muhammad Khalid, pakar ekonomi. Dia kata, generasi kita, you are finished. Awak akan, nasib awak akan gone katanya. Kerana apa? Kerja tak cukup. Betul. Skill dah mismatch dah. Kita ada inisiatif TVET dan sebagainya. Tapi adakah kita mampu untuk catch up dengan dunia sekarang? Betul. AI boom dan sebagainya. Jadi jurang yang besar ni semakin sukar untuk kita catch up. Jadi kita kena duduk, hadap realiti dan hadam apa Mak Nur cakap. Contohnya. Betul. Kan? Itulah. Janji Janji gitu.
Alright. Okay, soalan seterusnya saya ada untuk brother adalah, okay, adakah bajet 2026 ni berjaya untuk mewujudkan peluang sama kepada pelajar dan dalam pendidikan atau sekadar bantuan sahaja? Okay. Depends. Jawapan pelajar ekonomi ataupun orang ekonomi depends. Dia tak ada yes or no. Betul. Tapi depends on what. Okay. Bantuan sahaja, contoh bantuan one off tadi. Secara short term, ia mungkin berjaya. Adakah selesaikan root cause dia? Komunikasi lemah, perbelanjaan mereka, kesedaran yang lemah? Tidak. Betul. Langsung tidak. Tetapi adakah belanjawan ini berjaya untuk capai dan settlekan gap tersebut? Pada pendapat saya, usaha itu ada. Sebab Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri, dalam ekonomi Madani, gagasannya ada 3. Naikkan ceiling, naikkan lantai dan juga tata kelola yang baik. Ceiling dan lantai ni maksudnya naikkan ceiling maknanya had kita tu lebih berkualiti. Lantai tu maknanya orang yang berada di bawah kualiti hidup, gaji semuanya dinaikkan lagi kualiti dan peluangnya. Maka kita dapat lihat kalau contoh PTPTN pun dia lebih bersasar. Contoh bantuan pun bersasar kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dana pun ada. Cumanya apa yang berlakunya ialah selalunya pada kertas cantik, implementationnya, pelaksanaannya yang menjadi persoalan. Selama ni Malaysia adalah pakar di dunia dalam membuat dasar. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat tidak berjaya lah. Jadi cantik apa yang saya cakap tadi, ada dana pembangunan belia dan suatu dengannya. Tetapi pertama, adakah belia tahu? Kedua, adakah belia pergi mencari? Ketiga, is the government, kerajaan ini melakukan cukup untuk orang tahu, ada bantuan sebenarnya. Betul. Dan bantuan tu, adakah bila kita bagi bantuan jangka panjang ni, adakah mereka bagi bantuan sahaja dan kemudian lepas tangan, ataupun bantuan itu ada dan ada follow up. Ada kursus, capacity building, membina kapasiti usahawan belia dan sewaktu dengannya. Harus ada keseimbangan antara kedua-dua perkara ini. Dia tidak boleh bagi dana duit sahaja, lepas tu selesailah usaha kerajaan. Tidak. Betul. Jadi pada pendapat saya, depends kepada konteks apa yang ingin kita lihat kejayaan bajet ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah bajet. Betul. Belum buat lagi. So kita tak boleh kata berjaya. Tapi kita boleh kata usaha itu ada. Sekarang apa kita kena buat, rakyat Malaysia? Tengok pelaksanaannya. Macam tu. Betul. Okay. Jadi saya sangat tertarik sebenarnya dengan statement brother. Jadi lepas ni kita akan berehat sebentar lagi sekali, dan lepas ni kita akan kembali dan kita ada permainan untuk bermain bersama brother Sam. Ya, kita akan bermain. Okay. Jadi kita akan berehat sekejap. Pecuniary, it's all about ringgit.
Pecuniary is all about ringgit. Jadi kita berada di segmen terakhir bersama Brother Sam. Sebelum kita habis, kali ini kita akan bermain game. Okay, kita akan ada game tu bernama Di Sebalik Reaksi. Okay, jadi dekat sini saya ada beberapa card yang mengandungi emoji-emoji yang saya akan berikan kepada brother. Jadi, okay, apa yang saya akan lakukan is saya akan bertanya soalan kepada Brother Sam dan berdasarkan emoji yang kita ada ni adalah reaction brother kepada semua statement saya. Baik. Alright, okay. Jadi, dah ready ke? Dah ready, tapi pelik-pelik emoji ni. Ada yang mata love, ada yang apa ni lah, saya pun tak tahu, nervous, takut, tak tahu lah. Dia takut merisaukan macam tu. Mata pun pusing-pusing macam ni. So ada satu lagi, dia pakai spek. Handsome belaka. Okay, soalan pertama yang saya akan tujukan kepada brother adalah, okay, bajet 2026 menyatakan komitmen kerajaan untuk menyokong kos sara hidup para pelajar. Okay. Kos sara hidup. Saya boleh katakan, bolehlah. Spek. Macam ni. Okay. Boleh saya explain sikit? Boleh. Okey. Kita tak boleh menafikan bahawasanya kerajaan Madani ada memberikan inisiatif untuk ringankan kos sara hidup. Okey. Jadi sister, kalau kita nak kata kerajaan tak bagi duit, bukan macam tu. Betul. Cuma persoalan kita kena tanya sebagai pelajar, nasihat saya kita kena sentiasa bertanya. Jangan kita ambil kata bajet 2026 ni yang terhebat dalam sejarah, maka you betul terhebat. Kita tak boleh jadi macam tu. Kita kena persoalkan yang pertama, bantuan tu untuk ringankan kos sara hidup pelajar, tetapi sampai tak kepada pelajar? Betul. Kedua, pelajar tahu atau tidak? Ketiga, adakah ia menyelesaikan masalah struktur ataupun isu sebenarnya? Contoh kan, bila kita kata harga barang, harga makanan naik, jadi kita hantar bantuan, okey, kita bagi mereka duit, mereka belanja, habis. Betul. Jadi isunya selesai ataupun tidak? Harga makanan takkan turun. Betul. Memang selama-lamanya harga makanan akan naik sahaja. Betul. Itu realiti lah yang kita kena hadap. Jadi kos sara hidup berlaku, inisiatif nak selesaikan ada. Cumanya yang pertama, sampai tak? Kedua, berkesan ataupun tidak inisiatif tersebut. Jadi itu yang kita kena persoalkan. Jadi itulah saya letak spek tadi. Okeylah, cool lah. Cool lah. Boleh lah. Okay, soalan kedua yang saya ada untuk brother adalah harga makanan dan keperluan harian pelajar semakin meningkat. Okey, ini yang paling sesuai. Nah, pening. Pening. Saya pening, awak pening, semua orang pun pening. Macam saya cakap tadi, statistik DOSM, Jabatan Perangkaan Malaysia, inflasi baru saja kemarin ada statistik yang kata inflasi meningkat 1/3% kepada 1/4%. Betul. Pelajar ekonomi tahu 1 hingga 2% adalah inflasi yang baik. Jangan salah faham. Kita kena ada inflasi. Bukannya orang kata ada inflasi ni maksudnya kenaikan harga barang. Inflasi ni kalau tak ada baru okey, bukan. Inflasi harus ada. Sebab kalau tak ada inflasi, maknanya orang tak belanja. Betul. Dia sebab apa tau? Harga naik sebab orang demand banyak barang. Betul. Orang demand nak beli banyak, lepas tu orang tak sempat nak produce, maka naikkan harga. Itu konsep asal dia. Jadi inflasi itu perlu. Cumanya sejauh mana. Jadi bulan lepas inflasi naik. Dan pelopor utamanya inflasi makanan. Saya ulang banyak yang ini. Sebab apa? Kalau kita perasan, gaya hidup pelajar ni spend benda yang tak perlu ke yang suatu dengannya yang lebih daripada apa yang kita patut belanja ni dalam segi makanan yang paling besar. Hari-hari kita belanja. Betul. Tapi sebab bila kita akhirnya alamak baru sedar, makanya baru kita nak buat langkah-langkah financial literacy, literasi kewangan dah terlalu lewat dah untuk kita. Jadi itu sebab pening kepala lah. Betul. Bajet 2026 bukan penyelesaian untuk masalah sikap kita. Betul. Dia hanya alat yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tapi adakah kita bersedia nak pergi keluar, explore dan juga baca setiap satu peluang. Saya nak bagi satu tips. Tips dia ialah, kita kan scroll TikTok. Betul. Kita scroll Twitter. Dulu saya memang baca berita apa, so saya beli surat khabar tau. Tapi sekarang saya buka phone,
Saya memang follow berita punya portal dekat TikTok, dekat Twitter. Betul. Kalau secepat itu awak boleh terpaku mata awak dengan nota-nota kekasih awak iaitu Mat Noor, mungkin secepat yang sama juga berita tentang kewangan, update harian semua awak boleh dapat dekat TikTok juga. Betul. Faham kan? Apa yang kita perlu buat hanyalah search sahaja sebenarnya. Bak kata orang putih, everything is in the end of your finger. Betul. Okey, jadi soalan seterusnya saya ada untuk berada adalah bajet 2026 memberi penekanan kepada pembangunan modal dan insan pelajar. Okey. Macam yang saya cakap tadi, kita perlunya ada capacity building. Maksud capacity building tu, dia kan bila contohnya hasil kat hujung, dana kita beri dekat awal-awal, dekat tengah ni apa? Betul. Apa kita nak mengisi mereka dengan nilai-nilai apa? Jadi saya nak bagi reaksi yang paling besarnya ialah saya nak bagi ni lah. Love. Ni yang paling love lah saya boleh kata. Love. Memang lover. Kan? Kenapa love? Kerana ini adalah antara bajet yang betul-betul menekankan kepada skill atau kemahiran soft skills dengan hard skills pelajar. Betul. Contoh macam tadi, TVET. TVET ni betul-betul dia selaras aspirasi RMK 13, nak high growth high value, semiconductor, AI, elektronik dan sebagainya, technical. Betul. Macam budak-budak KOE mungkin suka lah kot. Cumanya dalam mencapai ni, TVET takkanlah kita belajar communication ataupun ekonomi, takkanlah kita nak melompat ke TVET kan. Dia bukan begitu. Tetapi ada banyak juga inisiatif yang memperbanyakkan ke arah teknikal. Jadi itu ialah pencapaian lah saya rasa, ataupun idea idealisme pihak kerajaan hari ini. Mereka dah tunjuk niatnya. Cumanya sekali lagi pelaksanaan. Itu sahajalah. Kalau kita cakap pasal dasar kerajaan ni dua je. Pelaksanaannya. Yang kedua, komunikasi. Lepas tu yang ketiga, birokrasi. Betul. Birokrasi ni, awak nak pergi minta dana. Nak pergi minta dana, macam-macam dokumen dia minta awak isi. Contoh, minta IC, minta bank statement. Awak belia ni. Awak tak ada apa-apa lagi tanggungan apa semua ni. Macam-macam dia minta. Betul. Saya rasa siapa yang pergi pejabat kerajaan tahulah tentang perkara ni. Jadi bukannya nak kata kerajaan ni teruk dan sebagainya. Tidak. Cumanya memang inisiatif tu dah cantik. Betul. Cumanya kita nak pergi. Contoh tadi saya kata orang kita pelajar belia tak sedar. Let's say dah sedar. Nak pergi pula proses menghalang. Nampak? Jadi kita kena kurangkan sedikitlah masalah tentang proses tersebut. Jadi itu antara jawapan saya lah untuk reaksi love saya lah. Okey. So yang ni soalan terakhir untuk permainan kita malam ni. Jadi pelajar perlu berdikari dari segi kewangan walaupun adanya bantuan kerajaan. Betul. Baik. Reaksi yang saya kena bagi ialah, okey, saya nak bagi ni. Ni satu. Okey, ni. Risau. Kenapa risau? Risau bukan kerana tak payah berdikari lah, bukan. Betul. Maksud saya, ada bajet, tak ada bajet, kena berdikari. Betul. Faham tak? Bajet 2026 ni pemudah cara saja. Tapi ada atau tak ada bajet, berdikari itu kena ada. Contoh yang paling mudah yang saya boleh cakap, kalau let's say awak ada, kita semua ada Microsoft Excel kan contohnya kan. Kita terus boleh buat pelan kewangan dengan begitu mudah untuk hari-hari kita. Betul. Kalau awak tak tahu tentang kewangan and awak tak nak buka lagi podcast pasal kewangan, cara buat duit lebih itu ini, awak sendiri boleh buat inflow atau outflow duit awak. Betul. Hanya dengan menekan kolom dan row sahaja. Betul. Dekat Microsoft Excel. Itu yang pertama. Saya ingin bagi juga beberapa cadangan. Cadangan pertama, ini kepada pelajar, kepada kerajaan pun saya nak bagi cadangan. Kepada pihak kerajaan, yang saya rasa yang paling penting yang mereka patut buat ialah satu one-stop center ataupun satu laman web bersepadu setiap tahun tau, untuk semua dana-dana berkaitan dengan belia ataupun pendidikan tinggi. Betul. Bukan kita nak kata kita kena swap pelajar, tidak. Tetapi itu ialah benda yang kena buat. Yang kedua, komunikasi mereka kena lebih tepat. Betul. Kita dah tahu mereka ni TikTok savvy. Betul. Maka usaha menyampaikan okey ini inisiatifnya, caranya begini-begini, perlulah juga tech savvy kepada mereka. Betul. Yang ketiga,
pada saya, semua inisiatif kerajaan ni cantik atas kertas. Kenapa pelaksanaannya kurang berkesan? Sebab kita tak ada satu integrated system ataupun dana yang central untuk kesemua belia. Kalau kita buat satu dana ni, cadangan saya, kita buat satu matching grant ataupun grant berkaitan dengan pelajar ikut kesukaran hidup pelajar tu sendiri. Contoh, pelajar duduk kat KL. Betul. Belanja lebih tinggi dari Kelantan. Betul. Maka berikan dana tersebut, mereka yang memerlukan ni, kepada mereka dengan cara macam tu. Kalau Kelantan perlu lebih, bagi lebih. Kalau Kuala Lumpur perlu lebih, bagi lebih. Betul. Macam tu. Itu satu. Lepas tu yang kedua, bila kita dah bagi dana macam ni, macam mana nak bagi dana tu? Macam tadi dalam bajet 2026, B40 M40 kan? Yang ini kita tengok kepada, satu boleh B40 M40, kedua based on merit. Betul. Kalau contoh berjaya dalam pelajaran, masuk itu ini kan, ada achievement yang baik, sepatutnya diberikan dana yang lebih. Menyokong lagi pembinaan modal insan mereka tu. Sebab potensi dah ada. Dan kepada pelajar dalam UIA, misalkan kita Universiti Islam, kami Pusat Ekonomi Islam pun ada buat juga perkara ni. Kita boleh ketengahkan model ekonomi Islam itu sendiri. Betul. Berdasarkan kesederhanaan, wasata', balance. Perbelanjaan balance dengan apa yang kita dapat. Mentaliti kita kena ubah. Kedua, boleh juga buat contoh macam wakaf. Betul. Ataupun model produk-produk kewangan Islam yang boleh digunakan crowdfunding ke apa misal kata, untuk membantu belia yang memerlukan. Jadi banyak cara kita boleh buat yang boleh menyokong bajet. Tetapi bajet ada ataupun tidak, itu bukannya satu kata, kalau tak ada bajet, tak bolehlah kita financial literacy. Dia bukan begitu. Dan saya rasa yang akhir sekali yang saya nak cakap ialah, tolong bila kita sebagai belia ni, baca. Betul. Baca dan baca. Kalau kita tak membaca, kita tak akan tahu apa yang disediakan untuk kita. And kalau kita tak selidik betul-betul tentang bajet ataupun apa-apa sahaja berkaitan kewangan, kita terdedah kepada risiko yang lebih besar. Betul. Sebab dunia berubah. Esok dah lain dah. Esok AI, ChatGPT mungkin lebih ada lagi. So itu nasihat saya. Dan pada pendapat saya pun sama ada atau tak ada bantuan kewangan tu untuk kita jadi independent adalah sangat penting. Betul. Lagi-lagi kalau anda kata kita bekerja part time atau mencari apa-apa cara lah untuk kita jadi lebih stabil as a student dari segi kewangan. Betul. Because in the end of the day adalah untuk diri kita sendiri. Betul, anda kata nak membesarkan lagi jurang kewangan ataupun your buying power, kita kenalah ada inisiatif untuk mencari lebih sikit wang tu. Okay, jadi sebelum kita wrap up, saya ada lagi sedikit soalan untuk brother. Okay, kita dah habis dah game tadi. Jadi soalannya adalah, apakah perubahan sikap kewangan yang pelajar perlu bina supaya selari dengan hala tuju bajet 2026 ni? Okay. Ini mungkin agak unorthodox. Maksudnya kurang tidak begitu biasa dengan apa yang kita pernah dengar sebelum ni. Orang akan selalu nasihat, berbelanjalah ikut kemampuan. Ada nasihat-nasihat klise yang betul, tak salah. Cuma saya nak tambah, selain daripada apa yang saya cakap tadi, tolong bila awak ada duit, contohnya kita dapat duit, kita dapat bantuan ataupun ada beasiswa, siapa-siapa yang ada beasiswa scholarship kan. Begini, ambil a chunk of that money, sebahagian daripada duit ataupun dana tersebut, spend, belanja untuk pembangunan diri dan skill awak. Contoh, ada kursus reskilling, upskilling, kursus tentang AI dan sebagainya, invest labur dalam itu. Itu yang pertama. Sebab pada masa akan datang, top 10 skills di dunia ikut laporan daripada ILO, International Labour Organization, ialah pekerjaan yang memerlukan skill berteknologi tinggi. AI, quantity surveying, data scientist, algorithm dan sebagainya. Kita hari ini ChatGPT itu bukan skill AI. Saya prompt pun saya reti buat sendiri. Betul. Tapi bukan itu. Dia skill yang lebih dalam. So membina kapasiti kita. Bukan nak suruh awak bekerja dalam industri TVET, tidak. Memberikan value added kepada diri awak. Jadi awak pun
boleh mereka peluang pekerjaan awak buat startup ke buat perniagaan berdasarkan skill tersebut. Ini bukannya masa untuk awak bergantung pada satu sumber pendapatan sahaja. You tak boleh put one egg in one basket. You need to put in many baskets. Sebab dunia sekarang awak bergantung pada satu, kalau satu tu jatuh, habislah awak. Betul. You are finished. Kan? Betul. Lepas tu, yang keduanya ialah dari segi mentality awak. Awak kena ubah, kita semua kena ubah belia, kena ubah daripada mentality yang there is always something that is saving us. Kan ada seseorang ataupun apa sahaja yang akan menyelamatkan kita. The contrary is what happen now. Maksudnya, belia terpaksa berdiri di atas kaki dan potensinya sendiri. Jadi, macam mana untuk dapatkan financial literacy yang baik ialah satu, invest lah. Mulakan pelaburan. Kalau susah, takut akan risiko, labur kat ASB boleh, tabung haji. Ada orang labur kat tabung haji dapat pulangan besar. ASB, tabung haji dan sewaktu dengannya. Yang dah buat, bagus. Selain daripada pelaburan, cari pelbagai kerja atau berniaga sendiri. Lepas tu, mula explore, teroka potensi dalam ekonomi gig. Ataupun online. Dalam talian, gig, grab pun boleh kan. Kenapa? Sebab Kementerian Sumber Manusia dapat meluluskan akta pekerja gig. Maknanya dulu tak ada sokso, tak ada perkeso apa semua, tak dilindungi. Sekarang sudah dilindungi. Betul. Jadi sekarang ni kita ada satu avenue baru. Pesan saya, kalau ada avenue baru walaupun kecil dan sekecil mana pun risiko, terokalah peluang tersebut. Sebab ilmu dan peluang kita belajar, kita kan sentiasa belajar. Peluang dan ilmu ni, dia takkan datang kepada anda. Betul. Kalau anda harus mendatangi ilmu. Betul. Itu saya sangat setuju dengan brother. Betul. Okey, jadi sebelum kita akhiri episod kita pada kali ini, okey, boleh tak brother bagi dua patah perkataan untuk menasihati para penonton kita yang sedang menonton ni? Baik. Saya dah bagi tahu tentang bajet 2026. Kita ada bajet yang sangat besar. Bajet besar untuk pendidikan. Tapi untuk pendidikan tinggi tak berapa. Biasa saja. Ada peruntukan khas, ada peruntukan yang one off, ada peruntukan jangka masa panjang. Pesan saya ialah, balik ni, habis sesi ni, buka laman web kementerian dan baca tentang laporan-laporan kewangan dan sewaktu dengannya. Kalau awak rasa bosan, ingatlah ada akibat daripada kesan bosan awak tu. Betul. Ada akibat dia yang saya dah bagi tahu dah pun tadi. Yang kedua, apa yang orang bagi tahu tentang keadaan kewangan ataupun polisi dan sebagainya, selidik dahulu. Betul ataupun tidak. Tabayun dahulu, research dan act upon it. Betul. Jangan awak dah selidik kemudian tak apalah, nantilah. Awak punya tak apalah dan nantilah itu menentukan masa hadapan awak. Percayalah cakap saya. Dan yang ketiga, jangan ketinggalan. Betul. Dalam bidang financial ataupun lain-lain, sentiasa berada di hadapan. Dunia ni, saya bagi contoh yang paling mudah. Awak rasa kalau awak belajar di kuliah, kalau tak berniaga ke tak apa ke, and then tak join Koko, 3K katanya, awak rasa awak dah selamat. Tidak. Dalam dunia pekerjaan, untuk awak dapat gaji yang tinggi, awak nak kualiti hidup tinggi, kena ada duit yang banyak. Tapi masalahnya, awak nak duit banyak ni, kena ada pekerjaan yang berskill tinggi. Awak nak pergi apply company, skill yang tinggi, pekerjaan yang berskill tinggi, perlukan bukan hanya CGPA for flat sahaja. Betul. Awak perlukan soft skills tersebut. Berapa banyak program awak join, berapa banyak volunteering awak buat. Company-company syarikat pada hari ini melihat value added. Betul. Sebab kalau awak rasa awak fall flat, ada 5 juta lagi yang fall flat juga. Betul. Contoh hari tu case student accounting dekat UM kan, yang viral masa hari tu kan. Dia rasa dia dah terpaling hebat. Tetapi rupanya ada 1,400 lebih lagi di UM sahaja yang lebih hebat daripada dia. Betul. Bukan hanya akademik, Koko juga. Itu maksudnya. Jadi kita nak kualiti tinggi ni. Kita nak aspirasi RMK 13, bajet 2026, nak duit banyak. Betul. Supaya boleh berbelanja dengan lebih banyak. Betul. Cuma prudent spending itu hanya akan terjadi kalau awak ada purchasing power yang tinggi. Betul. Purchasing power yang tinggi
datang dari skill atau talent pool awak yang awak buat, hasil daripada awak tu berusaha ke arah itu. Bukan hanya duduk diam sahaja di kuliah, katil, tidur. Macam tu. Pesan terakhir saya, satu quote yang saya suka, sister. Without commitment, you'll never start. Without consistency, you'll never finish. Maksudnya, kalau awak nak buat, awak kena commit. Betul. Tapi masa awak nak commit ni, tengah buat ni, buat apa pun lah, nak melabur ke, berniaga ke, cari duit lain ke kan, berbelanja secara berkhidmah ke. Kadang-kadang kita nak buat Excel tu kan, letak inflow kita berapa, outflow kita berapa, hari pertama okey lah. Nanti minggu kedua kan, alah malas lah nak buat, tak, aku belanja RM10 je hari ni. Nampak tak? Dia dah start rasa, alah malasnya. Rasa malasnya tu yang akan mengakibatkan hilangnya konsistensi. Siapa yang hilang konsistensi, gagal lah. Betul. Dalam segala usaha. Bab pepatah kata Melayu, kita jangan hangat-hangat tahi ayam. Betul. Kita kena duit all the way. Okay. Jadi, Brother Syamsul, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami hari ini. Saya sangat appreciate your attendance here for today. Jadi, pada penonton di rumah, jangan lupa follow kita punya social media, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. Dan selamat tahun baru kepada semua yang menonton di rumah. Saya harap tahun baru yang akan datang tahun ni akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pecuniary is all about ringgit.